Hai, Assalamualaikum. Okey, uh, pada hari Rabu, 9 hingga 10 pagi, mata pelajaran sains. Okey, jadi teacher nak semua anak-anak murid teacher siap sedia. Sebab tugasan sains ni sangat menarik untuk kita pelajari. Okey, sekarang buka muka surat. Dalam modul yang teacher bagi tu, ada muka surat yang menunjukkan soalan dan gambar seperti ini. Itu, cuba tengok gambar yang teacher bagi. Sama tak dengan muka surat yang awak buka tu? Okey. Dah buka muka surat ni? Okey, sains Okey. Okey. Dengar betul-betul teacher cakap. Dengar betul-betul arahan yang teacher bacakan. Okey. Warnakan objek yang boleh menyerap air dan bulatkan objek yang tidak menyerap air. Yang pertama, warnakan objek yang boleh menyerap air. Yang kedua, bulatkan objek yang tidak menyerap air. Okey. Teacher, apa tu objek yang boleh serap air dan objek yang tidak menyerap air? Okey. Teacher terangkan dulu Okey, jadi semua orang kena dengar betul-betul ni supaya tak salah masa buat. Okey, dengar betul-betul. Okey, yang pertama, apa dia benda yang serap air tu? Okey. Serap air ni adalah bahan yang menyebabkan air menjadi kurang. Okey, contohnya kalau macam kita letak besen. Okey, bolehlah kalau kat rumah tu sebelum nak mula kerja ni, dengar lepas teacher terang ni, sebelum nak buat, boleh juga lepas dengar terus buat, ambil aktiviti dulu, aktiviti lain, aktiviti yang nak tengok betul ke tak betul apa yang teacher ajar, iaitu ambil besen. Okey, kemudian dalam besen tu adalah letak air sikit. Kemudian kita nak tahu eksperimen ni, bahan ni dia serap air ke tak serap air? Okey, kalau bahan yang serap air, dia akan menjadikan air dalam besen tu kurang. Awak letak benda dalam besen, kemudian awak angkat benda yang awak ambil, yang letak dekat dalam air tu, kemudian awak tengok, air dalam besen tu berkurang ataupun tidak. Okey. Kemudian, air menjadi kurang kerana ia membenarkan air masuk ke dalam benda yang awak letak tadi. Teacher, apa benda ni? Apa benda-benda ni? Itulah seronok tau. Sains ni eksperimen, kita kena buat eksperimen. Okey, itulah kalau kat kelas boleh teacher buat dulu, kemudian baru awak jawab soalan kan. Tapi kat rumah cuba buat dengan mak ayah. Okey, dengar teacher terangkan dulu. Kalau benda yang kalis air, benda tu adalah awak menyebabkan air yang ada tu berkurang, dan bahan serap air ni juga adalah proses air masuk dalam bahan melalui liang-liang yang ada dekat bahan tu. Benda tu. Apa ni teacher ni? Pening kepala ni kan? Okey, contoh. Benda-benda yang serap air, contoh dia adalah kain, kertas, span, kapas, sabut kelapa. Kenapa pula ni teacher ni? Okey, contoh awak ambil air dekat dapur sekarang. Boleh? Okey, ambil air, masukkan dalam gayung ataupun masukkan dalam baldi. Cuba letak atas meja. Kalau tinggi sangat, letak je kat lantai. Okey, letak. Kemudian, ambil tisu. Ataupun ambil kain baju yang tak pakai ke, kecil-kecil lah. Tuala kecil. Tuala kadang-kadang kita nak ingus tu kan, tapi yang bersih lah. Ambil lah. Tanya mak dulu. Mama, boleh tak saya gunakan tuala kecil ni dulu? Kalau mama kata boleh, ambil lah. Kalau tak boleh, tak apa. Mama, ada tisu tak? Saya nak pinjam kejap.
Saya nak sekejap saya nak buat eksperimen. Okey. Bila mama bagi, cuba ambil tisu ke kain tu, masukkan dalam gayung yang ada air tadi. Gayung atau baldi tu masukkan. Kemudian dah masukkan, nampak basah tak baju ke tisu tu ke? Okey. Kemudian cuba angkat. Okey, angkat. Kemudian cuba perah. Perah kuat-kuat. Keluar tak air daripada tisu daripada baju tu? Okey. Kalau dia perah, jangan perah kena dekat masuk balik. Sebelum masa awak angkat tu, awak tengok dulu air dalam gayung tu. Tadi awak tengok kalau dia macam banyak segini, dia segini dia makin banyak ke ataupun dia tinggal sikit. Kalau tinggal sikit, maknanya air tu dah ikut dalam tisu atau baju tu. Kemudian awak tengok dah makin sikit kan? Lepas tu cuba awak perah kain ke baju tu, tisu tu. Okey, keluar tak air? Kalau keluar air, bermakna ia adalah benda yang serap air. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok pula apa benda yang tidak serap air. Teacher ni sekejap serap air, sekejap tak serap air. Pening kepala saya. Okey, jangan pening-pening. Sekarang ni air yang dalam gayung tadi dah tinggal sikit ke banyak? Sikit. Okey, pergi bilik air semula ke, pergi sinki semula ke, ambil dan penuhkan sikit. Jangan penuh-penuh. Maksudnya sedang-sedang je lah. Okey. Kemudian letak balik depan awak. Letak balik tempat yang tadi awak buat eksperimen tadi. Okey. Tuala tadi, kalau dah guna, tepikan dulu. Jangan bagi basah. Jangan bagi basah lantai. Sebab kalau basah lantai, nanti adik kecil lalu kan takut jatuh. Ataupun mak ke nenek kita lalu ke tak sedar, jatuh. Jadi, letak tepi dulu. Kemudian tisu pun letak. Kalau tisu ada tong sampah kat situ, terus buang. Okey, pastikan bersih sebab teacher dah cakap kan, teacher kalau buat aktiviti, teacher tak nak benda yang bersepah-sepah kotor. Okey, kemudian air tadi dah isi, letak semua tempat tadi. Kemudian cuba tanya mama, boleh saya pinjam botol air mama tak? Ataupun mama, boleh saya pinjam getah yang kita buat lastik tu. Kita nak lastik cicak ke apa tu kan, ada getah tu kan. Ataupun bola kecil-kecil ke kan. Cuba ambil, paling tidak pun botol air lah. Botol air mineral ke, yang kecil-kecil ke, botol air kita minum tu kan. Cuba masukkan dalam gayung atau baldi yang besar air tu. Okey, cuba masukkan. Okey, dah masuk dah semua? Dah. Okey, masukkan. Kemudian masa kita masukkan, kita tengok air tu segini, contoh. Kita cuba angkat botol air kita tu. Airnya segini juga ke ataupun airnya makin kurang? Makin kurang? Ya ke? Cuba tengok balik. Letak balik. Okey, ukur dulu air tu separas mana. Okey, kalau air tu separas sini, okey, kemudian cuba kita tengok. Kita angkat semula air tu, sama ke atau berkurang? Ya, pandai. Sama. Bila sama, kemudian kita dah angkat botol air tu. Okey, angkat. Cuba kita perah botol air tu. Boleh perah tak? Boleh tak perah? Tak boleh. Dia basah macam tu lah dia. Kecuali awak ambil tuala, awak lap. Memang dia kering. Okey. Jadi kemudian itu adalah benda yang tak serap air. Maksudnya bahan yang tak serap air ni tidak akan menyebabkan perubahan pada paras air. Macam teacher cakap tadilah. Kalau awak ambil air tu segitu, awak rendam, masukkan botol air dalam air tu, awak angkat, air dia tetap segitu. Jadi kemudian bila kita angkat, tak ada air yang keluar daripada botol air tersebut. Kita tengok kat luar botol air tu kan, macam tu lah, kita tak boleh nak perah. Tapi kalau tuala ke, tisu ke, baju ke kan, sabut kelapa ke, kita masukkan dalam air. Kalau air tu segitu, kita masukkan air, kita angkat baju ke, kain ke, lepas tu dia akan berkurang segini. Kemudian baju tu kita perah, dia akan keluarkan air. Jadi cuba tengok dekat gambar yang teacher bagi. Okey, latihan teacher bagi.
Warnakan objek yang boleh menyerap air dan bulatkan objek yang tidak menyerap air. Sekarang cuba kita tengok pada ni, yang pertama ni. Okey. Tengok. Teacher dah tandakan. Tengok perkataan bawah gambar tu. T-I-S-U. Cuba ikut teacher sebut. T-I-S-U. Okey. T-I-T-S-U. Su. Tisu. Okey. Tisu awak tengok ni. Ni tisu ni. Tisu. Okey. Tisu ni. Tisu ni. Cuba ingat tadi teacher cakap. Dia serap air ke tak serap air? Masukkan. Kita angkat. Serap air ke tak serap air? Kita perah. Jadi dia serap. Serap air. Jadi dia kata apa tadi? Objek yang boleh menyerap air, kita kena warnakan. Jadi kita kena ambil lah. Okey, ni kita pilihlah kita nak warna apa. Okey. Contohnya teacher nak ambil tisu warna hijau. Okey, kemudian kita colourkanlah hijau. Okey, awak colour cantik-cantik tau pakai colour. Kalau awak kat rumah, colourkan tisu. Tisu. Okey. Okey dah. Okey. T-I-T-S-U-S-U. Okey. Sekarang ni pergi pula ke objek yang kedua. Ni nampak? Apa ni? Tengok tulisan bawah dia ni. Tengok tulisan bawah dia. Ni. B-A-J-U. B-A-Ba-J-U-Ju. Baju. Okey. Macam tadi, teacher cakap baju serap air ke tak serap air? Masukkan dalam air. Cuba kita angkat. Air tadi segini, dia makin kurang ke atau makin banyak atau sama? Dia makin kurang. Bila makin kurang, cuba baju tu kita angkat, kita perah. Okey. Jadi dia serap air. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu warnakan. Okey. Ni tadi baju kan. Ni arahan teacher je ni. Okey. Kemudian kena warnakanlah. Okey. Diwarnakan. Awak nak warna apa baju? Purple. Okey. Colourkan cantik-cantik tau. Ni teacher pakai brush yang dalam ni susahlah sikit kan. Tapi kalau awak pakai colour sendiri, awak colourkan cantik. Cantik. Okey. Cantik-cantik. Okey. Okey. Dah? Okey. Bila dah siap. Kalau ni awak abaikan suara-suara latar kat rumah teacher ni tau. Okey. Kemudian kita tengok pula gambar yang seterusnya. Ni. Okey, kita tengok sini. Ni dia, ejaan ni. Okey. Apa dia? B O T O L. Okey. B O bo T O L tol. Botol. Okey, botol. Tadi teacher cakap kan, botol macam mana? Tak percaya? Cuba buat balik semula eksperimen tadi. Ambil air, letakkan. Kemudian kita tengok kalau ukuran air segitu, kita masukkan botol, kita cuba angkat botol tu semula. Air dia sama ke ataupun berkurang atau makin banyak? Sama. Bila sama, cuba kita angkat botol tu. Boleh tak kita perah? Tak? Boleh. Kalau kita perah, dia tetap juga ada air kat situ kan? Okey, jadi apa? Dia kata bulatkan objek yang tidak serap air. Maksudnya botol ni serap air ke tak serap air? Tak serap air. Okey, jadi tugas awak adalah bulatkan. Awak bulatkanlah gambar ni. Okey.
satu. Okey. Dah. Okey. Kemudian pergi pula ke gambar yang ini pula, yang seterusnya. Kita tengok pula ejaan dia. Okey. P L A Okey, awak dengar suara sampingan lain ke? Teacher eja, nak teacher pun ikut eja juga yang sekecil tu. Okey. Baik semula P L A S T I K. Okey. P L A plus S T I K stick. Sorry. Teacher salah. Sorry teacher ulang semula. P L A S plus T I K tick. Plastik. Sekali lagi. P L A S plus T I K tick. Plastik. Okey, plastik. Kemudian plastik. Cuba kita rendam plastik dalam air. Kemudian kita angkat. Kandungan air dalam gayung atau baldi tu sama ke ataupun beza? Okey, kalau sama, bermakna dia adalah objek yang tidak menyerap air. Nak confirmkan yang kedua, cuba angkat, cuba kita perah. Cuba angkat, cuba kita tengok. Ada tak keluar daripada air, keluar daripada apa? Maksudnya kita perah, dia boleh cepat kering tak? Tak. Maksudnya air tu masih ada melekat-melekat dekat plastik tu. Jadi apa kita nak buat? Tadi arahan dia apa? Kalau dia plastik, kalau dia tak serap air, bulatkan. Jom kita bulatkan. Okey. Tidur. Teacher nak padam dulu ni. Ni. Okey. Kemudian teacher, okey, awak semua pilihlah awak nak warna apa. Okey, contohnya warna pink. Okey. Op. Salah. Teacher salah. Kejap, teacher padam dulu. Okey. Teacher padam dulu. Ginilah kalau kita buat dalam komputer. Okey, baik semula ni. Yang ni tadi teacher padam semula. Teacher letak yang ini tadi warna biru. Teacher letak kat sini biru. Okey, kemudian yang ini teacher dekat plastik ni. Okey, seterusnya cuba kita tengok pula yang bahagian sini. Apa ni? Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok dia punya ni. Padam. Salah. Okey. K A I N. K A K I N in. Kain. Macam tadi teacher cakap lah. Kain ni macam baju tadi kan. Kita cuba ambil kain, kita cuba rendam dalam air. Air tadi banyak, dia makin kurang ke ataupun sama ataupun makin lebih? Kita tengok. Okey. Apa dia? Okey, pandai. Dah ada yang pandai jawab dah. Dia adalah objek yang tak menyerap air. Dia adalah objek yang boleh menyerap air. Sebab bila kita masuk, kita angkat air makin kurang dan cuba kita angkat, kita perah. Keluar air kan? Okey. Jadi, dia apa? Kita kena warnakan. So, kain ni kena warnakan. Awak pilihlah awak nak colour warna apa. Macam teacher ni pilihan dia tak banyak. Okey, jadi teacher colour.
Okey. Teacher brush. Kemudian teacher pilih warna. Okey. Awak colour cantik-cantik tau. Ni teacher sebab dalam sistem dalam ni jadi macam susah sikit lah nak warna. Okey. Kain. Selesai. Okey, sekarang cuba tengok pula gambar yang ni. Gambar apa ni? Okey, jom kita eja. B. Okey, ni. B. A. T. U. B. A. Ba. T. U. Tu. Batu. Okey. Cubalah. Cuba masukkan batu dalam air. Kemudian awak angkat semula. Apa jadi? Apa dia? Pandai. Air tidak berubah. Dan bila kita angkat, air tu kita perah tak ada apa pun kan. Dia tetap juga ada air kat situ. Jadi nak bulat ke nak colour? Nak warnakan? Bulat. Jadi pilihlah. Awak nak bulat kan? Okey. Okey. Teacher bulatkan. Okey. Kemudian kita tengok yang last. Kita tengok ni. Ni. Tengok. Okey. T U A L A. Tiu tu A-A-L-A lah. Tuala. Okey. Tuala ni kalau kita buat mandi kan. Macam tadi saya cakap. Tuala buat mandi ke. Tuala kita nak lap hingus ke kan. Tuala comot ke kan. Yang kecil-kecil tu pun. Itu dipanggil tuala juga. Jadi cuba. Tadi dah cuba kan. Jadi dah tahu kan apa dia. Dia adalah objek yang boleh serap air ke. Ataupun objek yang tidak boleh menyerap air. Ya, objek yang menyerap air. Jadi bila ada objek menyerap air, itu maknanya apa? Kita kena warnakan gambar. Okey. Kita warnakanlah gambar. Kita nak pilih warna apa ya? Kita nak warna pink lah. Okey, kita colour lah pink. Okey, contoh. Okey, jadi dah siap. Jadi dah dapat bezakan kan? Okey, cuba kita tengok. Berapa objek yang boleh serap air? Cuba kira. Cuba kira. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 objek yang boleh serap air. Cuba kita tengok pula. Berapa objek yang tidak menyerap air? Jom kita kira. Kita kira. Okey. 1. Dia yang bulat-bulat tadi kan? 2, 3. Jadi ada 3 objek yang tidak menyerap air. Jadi 4 yang boleh serap air dan 3 tidak boleh serap air. 4 tambah 3 berapa? Cuba kira. 4 tambah dengan 3. Berapa? 7. Jadi semua benda dalam ni ada 7. Cuma 4 serap air, 3 tidak serap air. Okey, selesai tugasan pada hari ini. Simpan cantik-cantik, kemas-kemas dalam fail. Masukkan semula dalam fail modul ni. Dan besok mata pelajaran pendidikan Islam. Dan kita akan jumpa semula pada hari Ahad minggu hadapan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.